bermula puji bagi Allah. Siapa Allah ini? Allah ini Rabb. Allah ini Tuhan ampunya alam ini. Bila alam ini termasuk penghuni-penghuni, makhluk-makhluk, Masya Allah, selain dari Allah Ta'ala itu makhluk, semua adalah pemilik Allah. Allah ampunya. Termasuk kita yang ada, kita adalah pemilik Allah. Kena ingat ya? Alam ini ada Tuannya, ini Allah. Allah ini Tuan ampunya Allah. Kena ingat. Kita sambung pengajian kita malam ini, muka surat 92 pasal Zahid. Kerana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza hala fi dunya yuhibbuka Allah, wa iza hala fi ma fi aidi nas yuhibbuka nas." Kata Rasulullah sallallahu, "Iza hala fi dunya yuhibbuka Allah, وَزَحَلَ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ." Zahidlah pada dunia. Apa benda zahid ni? Zahid itu benci pada dunia, berpaling pada dia. Benci ni bukan tinggal tu dia. Tu kena faham tu. Jadi ini kerja hati, tumpuan, matlamat, angan-angan. Dia tak terikat dengan dunia. Sebab kita ni dengan sebut kata badan manusia ni, diri manusia ni, dia suka berubah. Diri kita ni suka berubah. Hati pun suka berubah. Pemikiran pun suka berubah. Petang tadi dia fikir dah, jadi esok jadi. Tiba tak jadi. Dia boleh berubah tu. Bukan jadi, nama dah masuk dah nanti. Tak jadi, dia boleh berubah. Maka sebab itu, hati ni, kenapa sekumpal darah ni dia namakan hati? Dia nama hati sebab la yusamma khalbun illa mutakhallabun. Sekumpal darah ini tak dinamakan hati illa melainkan mutakhallabun, sebab dia suka berubah-ubah. Kita nak pergi benda ni, tak jadi ya. Malam ni memang tak nak pergi dalam benda ni. Tiba-tiba jadi, dia berubah, spontan ke? Pagi-pagi ni, ngarik ke rumah, tiba-tiba dia berubah. Pemikiran kita semua juga. Yalah, naik ukur tu, gitu. Tapi, dia berubah deh. Dalam kuliah dia, okay, bila balik rumah, yalah, naik ukur tu, memanglah tu tak boleh. Allah hidup sekali saja. Siapa punya mainan tu? Siapa punya mainan tadi? Macam kacirkan pemikiran kita, siapa tu? Dan semayang kita pun tengok berubah tak? Kejap dengan sana, kejap dengan sini. Dia boleh malah tadi, elok lah. Dia boleh fikir bagai tu. Imam Rasulullah macam dia boleh fikir bagai tu, dia boleh pusing. Imam Fajar nak surah, dia boleh begini. Imam surah pada surah, dia berubah. Dan sebenarnya berubah kali khusyuk, berubah kali tak khusyuk. Dan nak berbicarakan hati ni pun tak. Hati. Maka Rasulullah sebut sini, izhar fi dunya, zahidlah pada dunia. Yuhibbukallah wa zahar fima fi aidi nas. Nescaya Allah Ta'ala mengasihimu. Zahid di mana hati dengan terikat dengan dunia tadi, nescaya Allah akan mengasihi kamu. Dan zahidlah pada barang ke dunia ini yang di tangan barang manusia ini, nescaya manusia mengasihi kamu. Maknanya kita yang terikat. Kasih, kalau sampai kasih kita ni sampai lupa terikat. Hati itu yang dekat. Dan kita beli satu barang yang kita sayang ini,
kita simpan di hati. Walau motor bawa beli tadi duduk di luar tadi, nanti memang duduk di luar ada kunci, tapi dia duduk hati. Tu ingat, tidur baru boleh petang lagi. Tidur malam tak ada dia lain. Tu ingat. Senang tak? Tu ingat senang tak? Ni nak bagi hati tak terikat tu nak minum. Tu lupa tak? Duit tak sempat sebagai bank tadi. Tak banyak dari RM5,000. Lampu tak ada pula malam. Oh. Tegat tu, tegat. Baca emas lah, orang buat. Tak pakai bidui, pakai muka pun dalam kas. Bekas ni duduk mana? Dalam laci. Laci itu di mana? Dalam almari. Almari tu kunci tak? Memberi kunci. Bilik pun tu dalam bilik. Bilik tu kunci tak? Kunci. Pintu kunci tak? Kunci. Gerai tak? Gerai lagi. Nampak? Dia dah berapa kali tapi hati tetap ragu juga. Sebab takut manusia. Tahu? Ini dia bahasa ini tak bergantung Allah. Sedangkan mana adalah hak kita rezeki. Wa makaruh wa makallahu wa al-khaliq. Kita rancang benda tu. Kalau hak kita ni, kalau bukan hak kita ni, salah. Bila nak pergi yakin kepada Allah tu macam mana ni? Bukan kata saya ni, sini mana ya Allah. Nak pergi hilang kasih. Jadi maknanya lawa kita tu, kan? Ingat Allah tu. Nak ingat Allah tu. Sayang pada. Saya maka itu sayang. Takut hilang. Tapi bila dia akan hilang juga. Bila hilang. Oh, dulu kita tahu. Kita pun kita dah sudah orang tak ada orang. Hilang. Bila jadi mentor terbakar, tak tahu. Walaupun mentor dia terang, tapi dia terbakar. Memanglah dulu terang, tapi dia terbakar. Kita semua, manusia semua dia. Oh. Dunia kecil macam mana pun. Dia kena hilang. Maka sebab itu, zahidlah pada dunia. Dan saya Allah kasihmu. Maksudnya jangan kamu terikat dengan dunia tadi. Bukan tak boleh ambil, boleh ambil. Tapi mana jangan kamu terikat. Allah akan kasih pula. Lautan Allah satu luas. Boleh lah ya, pergi mesti dengan bot kita. Tetapi kita, tugas kita jaga jangan air masuk dalam bot ini. Kalau air masuk dalam sampan, sampai ke karam. Bukan sampan karam, termasuk kita pun karam jadi. Dunia jangan masa lalu sebut, dunia jangan cuba bermain dengan dia. Dia semakin tua, dia semakin beria, makin hebat. Dulu tersawit, sekarang rumah. Manusia semakin tua, makin lemah. Makin lemah. Akhirnya dia balik pada asal. Balik mana? Jadi maknanya bukan tak ada habis berlain lah, tapi nak kena air tu jangan. Dunia boleh ambil lah. Nak kemewahan, nak kesenangan, ambil nikmat. Tetapi jangan letak hati sampai lupa pada Allah. Nak hilang tu dia senang kan. Maka ilmu nak kena masuk. Ilmu nak masuk hati bawah. Kadang ingat, kadang tak ingat, kadang lupa. Kita kadang-kadang nak ibadah kepada semua. Kadang-kadang masih bersangkut manusia lagi. Dalam ibadah pun pada manusia. Tamat ibadah bukan manusia. Nak bila lepas dari maknanya tu, kita nak fikir benda besar. Kita bukan bila ini benda yang besar. Tu kan buat. Baik. Dan zahidlah pada barang keduniaan yang di tangan manusia, yang manusia suka. Yang bergegar manusia tadi. Jadi kamu tak bergantung pada dia, nescaya manusia juga mengasihi kamu. Dan zahid itu terjadi dengan ilmu.
Zahid datang, Zahid dia dengan ilmu. Kalau ilmu tak nak datang didik dia mana? Dia datang dia dengan ilmu. Kemahiran seorang tukang rumah tadi, dia datang dia kemahiran tadi. Cantik buatan dia, kemahiran yang ada pada dia. Mengapa? Ilmu. Jadi maknanya sebab dalam dia pun dengan ilmu juga. Tak mahu Zahid dengan ilmu. Dia masuk dengan ilmu. Dan Zahid itu terjadi dengan ilmu. Kerana firman Allah Ta'ala, wa qala allazina utul ilma وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Surah Al-Qisas. Dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka. Dan berkata pula orang yang beri ilmu di antara mereka, janganlah kamu berkata demikian. Padahal daripada Allah lebih baik bagi orang beriman dan beramal yang soleh. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan bahawa Zahid itu sebahagian daripada faedah ilmu. Asli daripada ilmu. Dan itu daripada ilmu. Dengan ilmu itu macam mana nak memahami, nak menghayati, nak meyakin. Nak memahami. Kita ni. Dan ada Zahid ini ada beberapa pangkat, beberapa kategori dia. Pertama, ia Zahid pada ketika hati cenderung kepada dunia. Hati terikat. Dia cepat-cepat. Atau sampai dia lagu, sampai dia lupa, nak sujud kepada Allah tak sempat, sesuatu buat hati terikat. Ini yang hak aku. Seolah dia punya. Kadang-kadang sebenarnya Zahid pegang ini dan sayang. Sedangkan dia pegang tadi, terikat tadi, itu harta. Dia kehilang bila masa saja. Dia Allah kan bila masa saja. Dia lupa. Dia bergantung, dia tak bergantung Allah. Sebab itu hak apa tu? Hak Allah. Hak kita tu pun semua milik Allah. Hak kita mana dia? Yang kita punya mana dia? Yang kita bergantung. Hak kita mana dia? Rumah kita, siapa punya? Hak kita. Kita nak rumah. Masih balik. Kalau tak ada dia boleh, siapa punya rumah? Tak tahu. Anak kata siapa punya? Tak tahu. Akhirnya pemilik yang sebenarnya siapa? Sama. Kita buat kebaya kambing. Buat kebaya kambing. Keluar modal buat subuh buat. Panggil kebaya kambing. Bila kambing. Rumah tu kebaya kambing. Kenapa tak panggil kebaya kambing? Boleh dia keluar. Bagi dia. Kambing itu siapa punya? Saya punya lah. Kalau nak sembelih, nak jual, kena beritahu tak pada ibu dia. Tak boleh ambil. Bahaya, tak boleh minta izin. Tak perlu minta izin. Ayah dia bilang kita nak sembelih ayah bapak ni, kena minta izin tak kepada anak-anak dia? Tak. Bahaya. Jadi kita bergantung dari kita. Allah, gila. Kita ni pun dah milik Allah. Allah kata aku nak ambil, aku ambil. Allah aku nak pergi sakit, sakit. Lepas tu sakit bukan semua sama. Sakit tak semua sama tau. Orang ni sakit bagian ni, orang ni sakit lutut, orang ni sakit bau, orang ni sakit pinggang. Dia tak sama sakit tau. Sama. Dia tak sama, sakit pun tak sama tau. Bila dah sakit, doktor dah sah sakit, orang tak sama. Hati sonok tak? Saya pernah pergi dok sakit belakang. Sakit dekat tu. Keputusan doktor bagi. Esok kita. Keputusan doktor. Sonok tak sonok? Tak tahu sonok. Bila tak sonok, bahagia tak? Tak bahagia. Ini di dunia tu kan. Di sana nanti kat mana? Bila susah, sonok tak sonok? Bila datang ketakutan, kita sonok tak sonok? Bila kita datang sunyi, kita sonok tak sonok? Tak sonok. Bila tengah rusing tadi, sonok tak sonok? Tak sonok. Yang tak sonok mana? Hati dia tak sonok. Kita duduk rumah ramai, tiba-tiba balik, anak-anak semua balik, tinggal seorang, suami ibu balik, kita duduk rumah seorang. Sonok tak sonok? Tak sonok. Bahagia tak waktu itu? Tak bahagia. Lalu yang kita nak tempuh ni bukan menyeronokkan, menakutkan, menggerikan, menggerunkan, merisaukan. Risau tak? Yakin tak? Beriman dengan yang ghaib. Yang ghaib dia beriman dengan alam akhirat. Tanpa.
Beriman dengan alam kubur, siksa kubur sulam bukan yakin. Beriman. Nampak tak? Nampak? Yakin tak? Yakin. Kalau kita yakin, apa persediaan kita? Persediaan kita? Mana? Persediaan kita. Kalau kita yakin. Kalau tak persediaan, mana kita tak yakin? Kita sendiri pun tak yakin. Sedangkan beriman dengan gaib wajib. Beriman dengan alam akhirat wajib. Kita macam baru beriman. Al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi min al-akhir wa tu'minu bi qadri wa qadri wa syirku. Tapi bukan kata apa, nak memaham, meyakin, nak mengimani dia tadi. Seperti banyak ilmu yang nak kena terokai, yang nak tutup dia kena belajar. Jadi kalau kita tak tahu belajar tak apa. Kita belajar banyak benda-benda yang itu. Kalau itu tak payah belajar, lagi susah. Lagi belajar lagi susah. Sebab benda tu nak kena tuntut siapa boleh hebat. Bagaimana maknanya masuk syurga ni, dia kena ada ilmu. Tak ada ilmu macam mana kita nak beramal. Macam mana beramal kalau ilmu tak ada? Kalau amal gitu, wal amalu bila ilmi la yakun. Beramal tanpa ilmu, la yakun, Allah tak terima. Kalau bekalan tak ada, macam mana kita nak boleh selamat di sana? Nak selamat tak fikir apa? Nak selamat di alam kubur, nak selamat alam mahsyar, nak selamat alam sirat. Tak fikir apa? Atas fikir apa? RM2 tak boleh nak beli keselamatan di sana. Keselamatan badan, tubuh, bibir boleh beli. Ada orang yang kacau, kita pakai kad, boleh. Sakit tutup, beli ubat, duit boleh beli. Keselamatan. Tapi untuk akhirat ni tuan-tuan, nak selamat di sana ni, apa jalan yang boleh selamat dia? Yang boleh selamat. Yang perlu benda ni nak buat sini. Nak bersifat dalam buku istighfar, apa tak pakai dah. Tuan nak istighfar dalam buku Tuhan lebih roh berpisah jasad ni, maka roh kalbu kita tobat dan tu tak ada. Mayat semua tak ada semua. Tuhan jadi kita ni adalah untuk beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menjadikan jin wal insa illa liya'budun untuk mengabdi kepada aku. Tu yang ini. Ahsabul insa ayat tu apa kamu sangkakan? Kami jadikan kamu di biar berusaha, bukan. Ada kita ada tugas, ada tujuan kita. Tugas kita ada dua yang besar sangat. Yang pertama, iqamatiddin wa siyasatud dunyawiyah. Yang pertama kita kata iqamatiddin, mendirikan din agama Allah. Kita semayang tadi mendirikan kewajiban Allah. Kita datang berjemaah tadi mendirikan syariat Allah. Kita menuntut ilmu ni menegakkan perintah Allah. Tanggung wajib tu. Bukan wajib, tanggungjawab. Tanggungjawab benda yang kena buat. Melaksanakan fardu kifayah berjemaah tadi. Wajib tak? Wajib. Tuan-tuan yang datang ni dalam selamat. Satu masyarakat kita ni untuk Quran ni. Kalau jemaah tak ada tutup dan surau ni, tak jemaah, semua dosa. Kan? Untuk kifayah ni. Jadi tuan-tuan yang datang ni, orang menyelamatkan. Sebab tu saya sebut banyak kali sana. Buatlah sesuatu biarlah ada jawapan. Buat sesuatu biar ada jawapan. Aku datang tadi adalah dalam fadhilah lepas. Ya, dalam fadhilah. Aku menuntut ilmu tadi, fardu atas aku wajib. Nanti lagi pun tak dapat, tak lepas tau. Tuan-tuan ada lepas ke tuan? Kalau dalam bab taharah, bab suci pun tuan-tuan. Kalau tuan mana tak faham contohnya, tuan-tuan tak faham. Yang mana sah batal. Dalam bab semayang pun mana kita fazat tarat ta'iyah pun kita tak lepas lagi nak bicarakan. Habis. Tak gugur. Jadi dah turut pada dia. Datang dah kita lah. Orang pergi haji. Pergi haji dia, pergi umrah. Pergi sana, orang perempuan semua semayang dia lah. Orang perempuan semua semayang dia lah. Tiap-tiap waktu. Tiap-tiap waktu tengok mayat susu. Paling tidak pun 5, 7, 11.
tu susu ni susu Allah Allah. Orang perempuan semua sembahyang tak? Berebut tuan pukul 3 pagi tu orang dah pergi dah masjid. Di Masjid Nabawi kan, di Masjid Arab semua bersusun pergi dah. Dah dia masjid. Orang haji pun. Haji ke Umrah tu nak pergilah kalau kita. Kita tak boleh tak ada orang sembahyang di hotel lah. Semua orang sembahyang di sana. Tapi ada haji dah lihat mereka kan. Ada hotel lihat lagi. Tapi walaupun dia pergi haji balik dah. Yang pergi kalau semua, kalau tadi kita pergi 14,000. Kalau balik itu semua pergi jemaah penuh masjid tak? 14,000. Penuh tak penuh? Penuh. Kalau sembahyang jenazah tu, kalau perempuan masuk semua jenazah, ramai tak ramai? Ya, orang sembahyang jenazah ni pun lelaki dah, perempuan pun sama dah. Tapi di sana boleh buat, balik sini tak kena buat. Di sana semua kita kami boleh pergi, di sini tak boleh. Boleh bawa tak? Boleh bawa tak apa yang kita praktikal di sana tu, boleh bawa. Di sana tu masing-masing masjid bukan cuma. Tak ada orang kosong kita ni. Dia ada punya galeri Masjid Nabawi. Sana bab fiqh ada tu. Ini muhadis, ini rasul. Orang nak dengar Tuan Guru ceramah mengajar bab fiqh di sini, hadis ni. Tuan Guru beda situ kan. Saya begini. Pak Ayub ni. Bab mana Pak Ayub masuk apa? Baca. Pak Ayub baca ni Tuan Guru baca, okey. Tu dia urat, dia tak kitab. Tapi terang, dia bersyarah, dia tu. Okey, sambung. Ada satu kelompok lagi maknanya bab Fatihah. Tak kira orang panggil apa. Dia suruh. Anda, dari mana? Kita nak belajar. Okey, baca Fatihah. Tak nanti terus baca. So, hamba dia Fatihah. Yang tergagak pada lagu. Kita ada baca pun, dia mesti tegur ni. Kita semua boleh pergi, tapi bila kita pergi ni, balik tak boleh nak buat. Sebab itu kita nak muhasabah kita balik. Apa sebab balik tak boleh? Di sana kita boleh. Tak waktu pula tu. Quran tu boleh insya-Allah kalau betul-betul boleh khatam Quran sepanjang kita pergi 12 hari tu boleh khatam. Nak fikir pergi, dia fikir nak pergi, balik nak pergi. Tak ada nak relax tak nak. Balik saya balik, kerja balik pergi. Saya kata saya tu kan, kenapa balik tak boleh? Ada bumi barakah di sini tak mana. Di sana pun kita nampak lah, Masya Allah. Kan? Yang pertama, ia zahid pada ketika hatinya cenderung kepada dunia. Hati dekat, dia cepat-cepat. Dia berpaling. Dia tak mau bergantung. Gitu. Tetapi ia bersungguh pada melawan hatinya. Nak lawan hatinya supaya terikat. Supaya terikat keduniaan tadi. Bukanlah kata jangan motor yang baik kata tak. Dia yang terikat dengan sepi itu. Pangkat ini bukan saya, tapi permulaannya bagi saya. Maka ini dah dapat darjat pangkat tadi. Dia dah maknanya nak bercenderung tadi itu maknanya boleh nak lawan tadi, bosan hati nak lawan tu. Jadi kita berhati sesuatu. Kita rasa hati panas serum, panas tapi pun cepat ispat. Maka tu kena istighfar banyak-banyak semua. Kita pertama kali kalau boleh lepas maghrib, asar dengan subuh. Hari nanti kalau boleh 100 kali Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum 100 kali. Kampung. Sebab kita dosa banyak. Bukan tujuan saya dosa banyak. Dosa banyak kita ampun. Kalau rasa umur bagi kita tak taubat banyak-banyak, Allah SWT bila masa kita nak taubat.
Tunggulah saya kalau sakit ni tak ada apa-apa. Saya simpan lah. Ya Allah. Mana tahu itu sakit. Kita nak pergi haji. Cik Syariman. Tiba-tiba Tuan dia telefon. Petang tadi. Tuan terbelit 2 hari juga. Malam selalu ini. Kalau kabut tak berlaku. Siapa tak buat ni? Kalau kabut tak berlaku. Agak kelam kabut dah. KRM tak boleh lagi. Tali pinggang tak boleh lagi. Siapa nak buat ni? Duit EPN tak keluar lagi. Oh, ini kelam kabut tuan. Ni malah tembok datang ni. Dia beritahu tak ada. Dia beritahu tak ada. Bila tak ada siapa? Tak sempat nak lodeh tuan. Tak sempat nak lodeh dia tak. Maksudnya habis dia memang tak sempat lodeh tuan. Disaruk pun orang tahu. Kalau dia beritahu senang lah main lah. Mak Nabi lah kau. Kalau dia beritahu tu senang. Ni tak beritahu ni tak macam mana? Nak pergi tu kita bersiapan. Pergi pasar malam sudahlah. Kalau duit ada RM10 nak beli rumah sahabat nak beli. Duit ada RM10 nak pergi tak pergi? Tak pergi nak beli telefon RM10. Itu dunia tuan. Lu di sana dengan tuan dia nak balik. Kalau pagi ni apa yang ada? Agak-agak tanya saya tuan-tuan ni tuan. Agak takat ni apa yang ada? Yang aku buat yang terbaik sikit lah. Begitulah. Agak apa? Apa yang terbaik tak? Agak-agak kita boleh lepas tak? Kita dah sok-sok dah tak sempat bahagia. Tak ada bahagia. Bahagia tak ada rasul. Betul lepas tak? Kalau kita sendiri pun yakin kau tak boleh lepas. Kita sendiri pun yakin tak boleh lepas. Kalau kita yakin dah, kalau dengan apa dia tak lepas, apa yang kita Allah? Kita ampun ya Allah, ampun. Kena banyak selawat. Kena banyak usaha apa yang boleh mengumpulkan dari pahala banyak kat kita. Kalau pahala banyak ni, perjalanan kita pun mudah sikit. Kalau pahala tak banyak, perjalanan pun sukar sikit. Pahala banyak. Yang boleh buat tahlil itu sini, buat sedekah kat nawak, buat tunggu bawa nasi dikukuh kadang lebih itu nak bagi pahala. Sebab pahala tu boleh melancarkan perjalanan. Jadi orang buat dengan kita buat mana yang baik. Orang buat dengan kita buat mana yang terbaik. Kita lah buat. Banyak amalan-amalan yang boleh bantu. Termasuk surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni Allah cukup mak. Dan Al-Haifatul Dhaladul Limuhim. Haifatul yang sebenarnya dia jadi teman setiap kita. Setiap malam jaga tiga. Surah Al-Mulk Allah jaga tiga. Pokoknya itulah pengisian. Bila kita buat itu pengisian hidup. Bangun pagi buat tajuk, itulah pengisian hidup kita. Dan tajmah itulah pengisian hidup. Itulah benda-benda yang kita buat. Itulah benda bahan yang nak buat balik bersama kita nanti. Kalau itu apa? Kita buat sembahyang. Tak kata sembahyang. Yang keduanya hatinya dia ada berdunia. Dan dia tak cenderung kepadanya. Dan yang kedua, hati dia tak tu. Dia tak rumah. Kita dia ada waktu, kita tak sempat. Nak ambil kerja sikit ni. Nak buat tu. Kalau saya tak ambil kerja ni, tak jadi. Nak kena habis. Sampai waktu pun terbang. Waktu pun jemaah pun tak sempat. Allah. Jemaah tak dapat. Kalau jemaah tak dapat. Hasil kerja kita sini, apa yang kita buat ni, hasil kerja sini itulah untuk sana. Kalau tak bekerja di sini, tengok abang kita, dia tanam sayur kita lalu dah dulu. Cuba abang kata, dia sayur tak banyak. Dia keluar tu tengok pucuk. Tanya dia, sonok tak sonok? Tanaman kita tanam keluar, sonok lagi. Kalau kita tak kenal tengok tak? Hasil tu tumbuh tu tadi, hasil dia tanam tadi. Itu kacang jagung dia tanam tadi, kita sonok. Di sana juga kalau kita tanam sini, sampai sana dia tumbuh. Itu disebutkan sebiji pagi tadi, satu tangkai dia tumbuh.
Kalau tak wujud tanam sini, dia tak ada. Hidup ni wujud tanam. Tuhan datang, kita datang ni sedang bercucuk tanam tau. Nak hujan ni lagi subur. Ni tu cucuk ni. Kalau kita ni tanam pisang tengok itu tanam. Bila hasil keluar, dah mula kasar sana. Di sana juga kalau duduk tanam ni, tanam-tanam. Kita kata sana, ini tanam puasa. Gembira lah. Kita kena tolong kita. Kita sayang dia. Dan apa tolongnya? Kita tak tahu. Kita tak tolong diri kita. Jangan sampai Allah Ta'ala kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walhum adabun adhim. Sebetulnya jangan sampai dah Allah Ta'ala kata, dan kamu dah sampai umur 60 tak berubah juga. Seruan dah buat tak mau juga. Tuhan kata khatamallahu ala qulubihim, dan mereka sealkan, tutup pintu hati. Bila Allah tutup pintu hati kita ni, tetap tak buka. Wa ala sam'i, kami tutup pendengaran mereka tadi, tutup. Telinga tak suka lah. Zahir dia boleh dengar tapi dia tak masuk. Sebab Allah dah tutup. Wa ala absari, kami tutupkan penglihatan mereka ini. Tuhan tutup, dia tak nampak. Hak baik dia tak nampak itu baik. Dia tak boleh nampak benda tu baik, tapi dia tak nampak itu sebagai kebaikan. Kejahatan itu dia tak nampak sebagai satu kejahatan. Bila mana tu? Bila Allah Ta'ala khatamallahu ala kulli, dia tutup hati. Wala sam'i, kami tutup pendengaran kamu. Wala absari, kami tutup penglihatan kamu. Rishawah, kami tutup rapat serapat-rapatnya. Walahum azab adhim, dia tak berakhir tutup di dunia. Bagi mereka ini walahum azab adhim, amat azab yang amat pedih. Makna bila tutup tadi hidayah Allah tak ada. Bila Allah tarik hidayah dia tak ada, bermakna Allah dah tinggal kita. Tuhan dah tanya hidayah tu. Bukan Tuhan rasa tak ada buat-buat di rumah. Hidayah Allah. Hidayah itu milik Allah, bukan milik Tuhan. Milik Allah. Dia akan beri pada siapa yang dia nak. Tapi bila Allah tarik hidayah tadi, kita kata, tapi Allah Ta'ala aku tak nak pilih. Macam orang tanam padi lah. Orang bersawah tanam padi ni, dia jaga pokok kita sampai berbuah, musim buah, dia ambil padi, pokok padi dia tinggal. Pokok padi batang padi dia boleh balik, dah boleh. Tapi kenapa dia tinggal? Dia ambil padi je. Padi pula ambil tadi bang, dia kulit dia bang, dia ambil beras saja. Dia ambil isi dalam saja. Dia boleh ambil balik. Tapi balik nak buat apa? Sekam padi ni nak buat apa? Boleh makan? Nak rebus? Tak boleh. Tempat dia bawah tu lah. Pokok padi duduk tengah tu lah. Bakar jadi jerami, bakar lah. Dan isi dia. Allah boleh ambil? Boleh. Sama juga. Bila Allah tak nak ambil, buat apa? Tinggal. Bila Allah tinggal dia tu apa kita tu. Jaga sikit saya dekat diri saya, pertama kali jaga umur akhir ni. Kita harap dalam husnul khatimah, nak dapat husnul khatimah banyak kali pun. Apa usaha kita nak dapat husnul khatimah? Apa usaha kita nak selamat tak? Apa usaha kita? Kita datang kuliah ni pun bukanlah sampai 2 jam, 1 jam pun. 1 jam ke lama sangat tu. Saya nak jamaah ni berdalam 40 minit, 1 jam lama. Tak boleh buat kan? 24 jam tu dengan imam tadi. Kalau ke 7.30 tadi, 8.30, 1 jam setengah. Tak ada bagi kan? 24 jam Allah tak nak bagi, 1 jam setengah. Boleh tak bagi? Boleh tak? Untuk siapa tu? Untuk kita. Kalau kita tak boleh tolong kita, siapa tolong kita? Dia tak boleh agak-agak suka. Dia bukan boleh buat sambilan. Nak buat ibadah, nak buat ilmu bukan benda sambilan. Tak boleh buat sambilan, kena bersuruh-suruh. Kerja kita dunia pun kalau buat sambilan tu agak macam mana? Dia kena si semua ambil jalan tu. Hari ni meniaga, besok tak meniaga.
Nama orang tak kenal. Esok betul, bisa betul. Datang dari kan pukul 12, pukul 3 balik, orang dah masak makan nasi dah. Dia kena berusaha semua, dia ikut time dia, menjaga time dia. Sama kan juga dalam ibadah kita tu. Yang datang ni besar semua, macam-macam kan. Cuba tutup pergi, tiap-tiap malam dari YouTube pada tiap malam. Semua besar tu nak suruh tamat semua. Apa nak lagi? Ada tak besar yang tak baik? Semua besar baik. Semua besar baik. Tapi barakah daripada ini kita nak ambil. Kita tak nampak ia sebagai satu kebahagiaan. Kita tak nampak ilmu ni maknanya di dalam ni. Patut kita ilmu kena dicari. Anak sahabat-sahabat kita ni pergi cari ilmu mana? Pergi Mesir ke UK ke nak pergi cari ilmu. Pergi cari makna nak belajar tanya pun. Bukan buat pergi belajar macam mana cara buat pergi tempat dia. Pergi cari ilmu. Kita ilmu datang kepada kita, bukan kita pergi ilmu. Ilmu mesti dicari, bukan didatangi. Kena cari. Usaha kita, sejauh mana usaha kita nak kerja ilmu? Tak nak. Sejauh mana? Sampai kena modal kita ke, dengan masa kita. Nak mencari umum belajar. Sampai UK, sampai usul lagi belajar. Ilmu mesti didatangi. Mesti dicari. Kita ilmu datang ke kita. Ilmu datang ke kita. Tak apa yang aku tunggu dah datang ni, tak ada satu keberkatan, tak ada surah. Tak ada surah, tak ada. Seminggu ni berbagai-bagai. Tak naik semua dah lah. Cuma kita dah cerita ni, apa tak ada. Kita dapat tak dapat. Soalnya kita dapat tak dapat. Ia nak pergi faham ni, bukan kerja Ustaz yang belajar. Allah. Yang memahami kita, Allah yang akan pergi faham. Allah bagi kita faham. Sebab Ustaz selalu ada baca, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Ma yuridu khairan, man barang siapa yuridu khairan, Allah berkehendak dia apa yang terbaik. Yufaqihu fid din, Allah bagi dia faham agama. Itu tanda. Bila Allah benar soal yang baik, dia bagi faham agama. Dia bagi kita tu faham. Bukan Ustaz faham, dia sampai memaham tuan. Tengok masuk proses dia, tengok. Akan berfikir, faham, yakin. Wadah dapat di mana? Hati. Tu proses dia tu bukan ilmu, bukan untuk didengar, tapi untuk dipahami. Bukan untuk baik, untuk diyakini, untuk iman dan untuk diamal. Itu proses. Boleh dapat. Tidak dapat. Jadi kita jangan berhenti nafas, berhenti tuan yang tak datang. Kalau siapa nak berhenti nafas, berhentilah. Jadi usaha itu ta'limul ilmi fardun 'ala al-muslim. Untuk ilmu fardu ain. Kalau ilmu wala bisi, untuk ilmu sampai kita sampai si dari Cina untuk ilmu fardu ain. Fardu ain sembahyang ni fardu ain. Wajib. Nak ilmu fardu ain. Sejauh mana kita faham dia tuntut yang dituntut. Banyak benda kita tuntut kita, bab fiqh pun kita tanya. Nak tahu bab fiqh kabul pun dalam jalan. Dapat sembahyang jamak. Jamak takhir kan jamak. Dah kelam kabut dah. Dah kelam kabut dah. Nak pergi haji sudah lah. Saya pergi umrah juga. Saya pergi tengok. Duduk airport tu genang. Satu guru Malaysia pergi. Pun tak ada sama balik. Dia tak masuk lagi. Dan memang balik. Nak tengok dia. Berapa. Dan memang balik. Pukul 6. Kita ada naik pukul 7. Dia suku. Dia mendapat bantuan. Tak nak kita. Nak kerja tekor ke terbang ni kan. Tuhan Allah. Tuhan. Kita tengok. Nak tahu ilmu adalah bila kita nak pergi umrah dalam perjalanan musafir, kita tengok macam keadaan. Keadaan balik umrah ni, balik haji ni, semua tak mayang. Balik dia siapkan, sekarang sudah masuk tubuh. Semua tak mayang. Boleh mayang. Tengok spray boleh mayang.
mesti bayar. Tak bayar. Kalau dia jaga berapa persen dia bayar pun. Sedangkan kalau Saudi itu naik tu belakang surau dia kan 7 orang dia bayar. Ada buat surau yang naik kelima. Saya nak pergi ke Saudi, saya tak pergi tidur belakang tu. Nak tidur. Takkan luar pada jam 2 kursi. Tidur tu jam. Tidur ni habis tidur. Tak bayar. Sebab apa? Ilmu tadi. Faham tadi. Sebab jamak tak pun tak bagus. Saya nak buat dah bawa khasat tu Ustaz. Tak nak bawa khasat saja pun boleh. Tak mau buat jamak nak bawa khasat sampai suruh nak buat khasat kan? Dah sama jamak dengan asal tadi. Kalau dia buat taman 4 kali tak betul. Zuhur 4 ni taman. Kalau dia mau ada dia nak buat taklim, tak mau buat taklim, buat takhir. Tapi tak kena ilmu, dah kena niat kan? Itu dah bab-bab fiqh. Itu banyak benda yang kita nak fahami. Baik, saya itu insya-Allah kita sambung datang. Dan yang keduanya sih ada beberapa perkara. Yang keduanya hati dia berdunia dan tidak cenderung kepadanya. Wallahu a'lam. Yang baik adalah Allah Taala tak pernah kemajuan. A'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Allahumma salli ala sayyidina fil awwali wal akhir wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina ya musabbib al-asbab ya fadil al-abu ya sayyidina as ya qadil al-haja ya Allah ya qadil al-haja ya mujib al-awwalina min sallallahu alaihi wasallam. والحمد لله رب العالمين.